Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada tuan. Kami daripada kumpulan F1C akan membentangkan kertas kerja perkemahan unit beruniform bagi Sekolah Menengah Agama Daerah Batang Padang bagi kerja kursus uh, GKCO 1062 iaitu Kokurikulum dan Kesihatan. Ahli kumpulan saya terdiri daripada saya sendiri, Nur Afiqah binti Karim. Dan saya Muhammad Faizin bin Muhammad Fauzi. Dan saya Muhammad Daniel bin Syam Nazali. Kami bertiga akan membentangkan kertas kerja. Saya persilakan saudara Faizin untuk memulakan pembentangan kami. Untuk pengetahuan anda semua, definisi kokurikulum adalah apa-apa kegiatan yang dirancang lanjutan daripada proses PDP dalam bilik darjah yang memberi murid peluang untuk menambah, mengukuh dan mengamalkan pengetahuan, kemahiran dan nilai yang dipelajari di bilik darjah. Kita terus merujuk kepada kertas kerja perkhidmatan unit beruniform Sekolah Menengah Agama Daerah Batang Padang. Antara dasar pelaksanaan kokurikulum yang terdapat pada kertas kerja ini adalah dasar yang pertama, iaitu kokurikulum sebahagian daripada kurikulum kebangsaan. Di sini dibuktikan dengan terdapatnya nama perkhidmatan yang menunjukkan dasar tersebut, iaitu Perkhidmatan Unit Beruniform 2019 Sekolah Menengah Agama Daerah Batang Padang. Pada nombor 2 pada kertas kerja ini terdapat dasar sokongan. Dasar sokongan yang kelima, iaitu meningkatkan kemahiran serta bakat dan memperkembangkan potensi setiap peserta. Seterusnya, kita pergi kepada nombor 3 iaitu matlamat. Di sini terdapat dasar pertama dan dasar keempat. Dasar pertama ialah kertas kerja ini terdapat. Seterusnya kita pergi kepada nombor 3 iaitu matlamat. Di sini terdapat dasar pertama dan dasar keempat. Dasar pertama dibuktikan melalui dalam ayat tersebut iaitu semangat kerjasama, toleransi, menghormati, bertolak ansur, menghargai alam sekitar dan berdisiplin. Ini membuktikan bahawa terdapat jeri iaitu dapat memupuk jasmani, emosi, rohani dan intelek. Dasar keempat pula ditunjukkan melalui ayat aktiviti yang dirancang secara sistematik. Aktiviti kokurikulum perlulah dirancang secara sistematik. Kita pergi pula kepada nombor 4 iaitu objektif. Di dalam objektif ini terdapat dasar pertama iaitu bertujuan untuk membentuk sikap kendiri, saling bekerjasama, meningkatkan kreativiti dan bertanding atas dasar semangat kekitaan. Okey, seterusnya kita pergi pada nombor 5. Di sini kita dapat melihat tarikh dan tempat. Ini menunjukkan bahawa terdapat dasar keempat iaitu aktiviti ini dirancang secara sistematik yang mempunyai tarikh yang ditetapkan oleh sekolah. Nombor 6 pula iaitu sasaran penyertaan. Di sini terdapat dasar kedua iaitu penyertaan murid dalam kegiatan kokurikulum di sekolah adalah wajib. Terdapat jadual yang menunjukkan unit beruniform yang terlibat iaitu pengakak Puteri Islam, St. John Ambulance, kadet remaja sekolah, kadet polis lelaki, kadet polis perempuan dan kadet bomba. Seterusnya,
Seterusnya kita pergi kepada nombor 7 iaitu ahli jawatan kuasa. Ahli jawatan kuasa ini terdiri daripada pengerusi, naib pengerusi 1, naib pengerusi 2 dan naib pengerusi 3 dan naib pengerusi 4. Ini diwakili oleh guru-guru. Jadi terdapat dasar utama yang ketiga iaitu penyertaan semua guru sebagai penjawat atau perkhidmat awam. Tugas guru ialah mengurus, menyelia dan mengelola aktiviti ini. Sama juga seperti jawatan kuasa iaitu terdapat dasar kedua dan dasar keempat. Dasar kedua ini menunjukkan bahawa guru-guru mempunyai tugas masing-masing untuk mengelola, menyelia dan mengurus aktiviti tersebut. Dasar keempat yang dirancang secara sistematik ini iaitu dibahagikan tugas masing-masing kepada guru-guru. Seterusnya. Beralih pula kepada nombor 8 iaitu aktiviti dan jadual perkemahan. Dapat kita lihat di sini adalah jadual perkemahan. Ianya merangkumi dasar pertama iaitu kokurikulum sebahagian daripada kokurikulum kebangsaan iaitu terdapat JRI iaitu J untuk jasmani, E untuk emosi, R rohani dan I adalah intelek. Rohani di sini dapat kita lihat adalah solat, ceramah motivasi. Selain itu dasar keempat adalah kegiatan kokurikulum hendaklah merupakan kegiatan yang dirancang. Perancangan dapat kita lihat di sini perancangannya amat sistematik dan mempunyai peruntukan masa yang menetapkan segala perbuatan murid-murid pada 3 hari 2 malam ini. Dan dasar kelima adalah berdasarkan prinsip-prinsip penyertaan beramai-ramai tanpa ada unsur diskriminasi. Iaitu tiada pilih kasih, di mana di sini pembahagian tim tiada pilih kasih, ditetapkan jumlah. Pastikan ianya berbilang kaum, merentas disiplin. Merentas disiplin itu adalah dalam belajar ada belajar. Contohnya gunakan kemahiran lain dalam aktiviti. Dan yang terakhir adalah dasar sokongan 1. Dasar sokongan 1 adalah menggalakkan pelajar-pelajarnya mengambil bahagian dalam membuat kerja-kerja amal. Iaitu di sini dapat kita lihat adalah bergotong royong. Itu adalah kerja-kerja amal. Seterusnya adalah nombor 9 iaitu pelaksanaan aktiviti perkemahan 2019. Ianya merangkumi dasar ketiga iaitu penyertaan semua guru sebagai penjawat awam. Penyertaan semua guru adalah wajib. Ada denda jika tidak mengikutinya. Ada juga dasar keempat iaitu kegiatan kokurikulum hendaklah kegiatan yang dirancang, perancangan yang sistematik dan peruntukan masa. Di sini dapat kita lihat amat sistematik sekali. Iaitu aktiviti telah dibahagikan
guru-guru telah dibagikan tugasan yang tersendiri. Terakhir sekali, dasar sokongan kedua, iaitu kegiatan kurikulum di sekolah boleh dilaksanakan dengan penglibatan dan penyertaan anggota masyarakat setempat, iaitu dapat kita lihat di sini jurulatih pusat kurikulum, jurulatih resort terlibat sekali dalam program ini. Itu saja dari saya. Terima kasih. Baiklah, seterusnya kita lihat pula kepada nombor 10, iaitu peraturan-peraturan perkemahan. Berdasarkan peraturan-peraturan yang disediakan ini, dapat kita saksikan terdapat dua dasar yang ada dalam peraturan ini, iaitu dasar pertama dan dasar kelima. Jangan laju. Oh, maafkan saya. Okay. Aku takut tak sempat. Okay. Baiklah. Berdasarkan kita lihat daripada nombor 10 ini, peraturan-peraturan perkemahan. Setelah kita baca setiap peraturannya daripada peraturan pertama hingga peraturan ke-8, dapat kita saksikan terdapat dua jenis dasar utama yang terdapat dalam peraturan ini. Dasar pertama dan juga dasar kelima. Antara dasar pertama yang kita boleh saksikan berdasarkan peraturan ini ialah dasar pertama. Okey, seperti kita dapat saksikan, dasar pertama daripada ini ialah nombor 2, para peserta beragama Islam perlulah mendirikan solat secara berjemaah seperti yang telah ditetapkan. Aktiviti solat itu perlulah dilakukan secara berjemaah. Ini telah menunjukkan jari untuk kerohanian. Begitu juga nombor 3, peserta bukan Islam pula wajib mengikuti program kuliah moral setiap kali waktu pelajar Muslim solat. Sekali lagi, kerohanian. Seterusnya pula, dasar kelima pula kita boleh saksikan daripada cukup saya bentangkan untuk nombor 1 saja. Para peserta perlulah berkelakuan baik dan mematuhi setiap arahan dan jadual yang disediakan. Berdasarkan kita baca ini, kita dapat pastikan bahawa kita ketahui bahawa ia disiplin, ia mengajar murid-murid untuk berdisiplin, ia bersesuaian dengan kita punya dasar kelima kita, yang ini yang ini pelaksanaan kegiatan kokurikulum di sekolah hendaklah berasaskan prinsip penyertaan beramai-ramai tanpa ada unsur tak sesuai ni. Kejap. Aku lag ke? Korang dengar tak aku cakap? Dengar. Sekejap. Dasar kelima apa? Dasar kelima berdasarkan prinsip-prinsip penyertaan beramai-ramai tanpa ada unsur diskriminasi. Tapi aku cakap kat sini mata air macam tak sesuai pula. Sekejap. Okey. Bagi dasar kelima pula, juga kita lihat pada nombor 1 itu, para peserta perlulah berkelakuan baik dan mematuhi setiap arahan dan jadual yang disediakan. Kita dapat ketahui bahawa ini disiplin. Ini sama seperti dasar kelima kita yang memerlukan yang bersifat merentas disiplin, bersepadu dan bersifat eksklusif. Disiplin. Selain daripada itu, kita dapat lihat lagi beberapa dasar kelima lain. Tetapi saya akan teruskan kepada yang ke-11 pula, anggaran perbelanjaan. Anggaran perbelanjaan. Anggaran perbelanjaan ini kita dapat saksikan dasar keempat dan juga dasar sokongan keenam. Mengapa dasar keempat? Kerana ianya sangat sistematik, yang telah terancang. Setiap bajet itu telah dirancang oleh guru-guru untuk memastikan kos bersesuaian dengan bajet mereka. Kita dapat saksikan jika tambang bas 2000, di mana pihak sekolah itu, pihak kurikulum itu untuk dapatkan duit. Baiklah, 11 iaitu anggaran perbelanjaan. Berdasarkan anggaran perbelanjaan, jadual anggaran perbelanjaan ini kita dapat saksikan terdapat dasar keempat dan juga dasar sokongan keenam. Mengapa dasar keempat? Kerana kita dapat saksikan berdasarkan jadual ini,
guru telah mengatur secara sistematik harga-harga, kos dan juga perbelanjaan dan guru telah mengatur kos dan juga dari manakah sumber datangnya daripada duit-duit itu. Semuanya telah dirancang dengan sistematik. Okey, mengapa pula dasar sokongan ke-6? Kerana kita dapat saksikan terdapat hadiah telah disediakan satu bajet untuk hadiah guru dan pasukan murid. Ianya bersesuai dengan dasar sokongan ke-6 iaitu dasar sokongan ke-6 iaitu sekolah memberi penghargaan kepada guru dan murid atas usaha mereka. Jadi disediakan bajet RM50 untuk hadiah mereka, hadiah guru-guru dan murid-murid ini. Baiklah, seterusnya pula kepada harapan dan penutup. Harapan dan penutup ini, dasar pertama dan juga dasar kelima. Okey, baiklah. Harapan dan penutup, dasar pertama. Harapan penutup pula terdapat dasar pertama dan juga dasar kelima. Mengapa dasar pertama? Kita dapat saksikan di sini memupuk nilai positif. Dalam dasar pertama memerlukan nilai juga. Seterusnya dasar kelima kerana di sini kita dapat saksikan interaksi rakan-rakan, guru-guru jurulatih di tempat perkemahan boleh menjadi kunci keeratan silaturahim. Ini bersesuaian dengan dasar kelima kerana dasar kelima mementingkan kelima fokus kepada peningkatan perpaduan integrasi dalam kalangan murid. Baiklah, itu sahaja daripada kami. Terima kasih.